Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, pada pagi ini diberi taufik oleh Al-Bari Ta'ala untuk kita menyambung pembacaan kita bagi kitab yang berkaitan dengan tafsiran Thumma Stawa 'alal 'Arsy. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahim dan kurnianya memberi dan menganugerahkan kepada kita al-iman dan tauhid yang murni terhadap Allah Subhanahu wa taala. Menyambung pembacaan kita pada pagi ini pada muka surat 8. Pada muka surat 8 pada perkataan musannif wa qad bayyantu ana fi mawadhi'a ukhra wa qad bayyantu ana fi mawadhi'a ukhra. Sesungguhnya aku telah menjelaskan di beberapa tempat yang lain akan bahawasanya anna qawlahu ta'ala istawa 'alal 'arsy yastahilu an yakuna ma'nahu jalasa aw an yakuna ayya ma'nan min al-ma'ani as-sabiqati saqitati bal inna istiwa Allah ta'ala 'alal 'arsy ma huwa illa tamamu tadbirihi wa ilmuhu وإحكام لشؤون الكون فالله تعالى بعد خلق العالم دبره وأحكم إدارته وهذا لا يتم إلا بعلمه بما في الكون. Kata Syekh Said Fodah, aku telah menjelaskan di beberapa tempat yang lain. Apakah penjelasan tersebut? Bahawasanya firman Allah istawa 'alal 'arsy adalah mustahil. Adalah apa? Adalah mustahil, maknanya jalasah. Istawa 'alal 'arsy mustahil kalau dimaknakan dengan makna jalasah. Makna jalasah itu adalah makna yang mustahil. Jalasah maknanya duduk. Mustahil untuk dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Au an yakuna ayya ma'nan. Zahirnya kita baca ayya ma'nan, kembali kepada maknahu. Dan mustahil makna bagi jalasa itu adalah mana-mana makna daripada makna-makna yang telah lalu sebutannya, yang saqitah, yang jatuh. Makna-makna lain yang telah disebutkan sebelum ini yang saqitah. Apakah maksud saqitah? Saqitah ni maknanya jatuh. Apa maksud makna itu jatuh? Makna itu tak layak. Tak layak, tidak sesuai. Makna itu lemah ataupun jatuh daripada i'tibar. Bahkan sesungguhnya istiwa Allah 'alal 'arsy. Apakah yang dimaksudkan dengan istawa al-'arsy? Kata pengarang,
Bahkan sesungguhnya makna istiwa'ullahi 'alal arsh. Apakah maksud perkataan istiwa'ullahi 'alal arsh? Ma huwa illa tamamu tadbirihi. Maksud istawallahu 'alal arsh ataupun istiwa'ullahi 'alal arsh, maksudnya adalah tamamu tadbirillah. Maksud istawa 'alal arsh adalah sempurnanya pentadbiran Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud istawa 'alal arsh ilmullah, pengetahuan Allah. Tamamu tadbirihi wa ilmuhu, ataupun kita baca wa ilmihi. Kalau baca wa ilmihi, ataf kepada tadbir. Sempurnanya pentadbiran Allah, sempurnanya ilmu Allah, dan wa ihkamun dan kukuhnya, sempurnanya. Wa ihkam ni muhkam, ihkam memberi makna kemasnya, sempurnanya, mantapnya. Wa ihkamun, dan pengukuhan, penyempurnaan bagi hal-hal urusan-urusan makhluk. Jadi maksud ayat istawa 'alal arsh ini menggambarkan sempurnanya tadbir Allah. Sempurnanya tadbir Allah, sempurnanya ilmu Allah, dan sempurnanya, kukuhnya pentadbiran Allah bagi urusan-urusan alam. Mengapa kita tafsirkan begitu? Persoalannya, mengapa kita tafsirkan begitu? Akan diberi penjelasan di dalam perenggan-perenggan yang berikutnya. Fallahu ta'ala ba'da khalqil alam dabbarahu wa ahkama idaratahu wa hadha la yatimmu illa bi'ilmihi bima fil kaun. Allah Subhanahu wa ta'ala selepas sempurnanya penciptaan alam, selepasnya Allah telah mentadbir alam, dabbarahu, telah mentadbir alam, wa ahkama, dan telah mengukuhkan, telah mengemaskan, telah memantapkan pentadbirannya dan pengurusan alam. Ahkam idaratahu. Idarah itu maksudnya apa? Pentadbiran alam, pengurusan alam telah diuruskan dengan penuh mantap dan teliti. Wa ahkama idaratahu. Wa hadha ni kembali kepada apa? Hadha ini kembali kepada tadbirullah lil alami wa ihkamuhu li idaratihi. Hadha ni pentadbiran Allah dengan sempurna, dengan teliti, dengan menghalusi. Tidak, ini pentadbiran Allah, dan penyusunannya yang kemas tidak akan berlaku dengan sempurna melainkan dengan ilmu Allah bagi apa-apa yang ada di dalam kaun ini. Ilmu Allah, tadbir Allah, dan ihkamu idaratihi lil alam la yatimmu illa bi ilmihi bima fil kaun. Walihadha jatuh pula. Walihadha aqaba qawlahu istawa 'alal 'arsy biqaulihi ta'ala yughshi al-laila an-nahara, ay anna halat istiwa illahi ta'ala aw sifatahu huwa igsha'u al-laili an-nahara
ila akhir af'alihi allati dzakaraha fil ayati wa fi ghairiha min al mawadhi'i. Di sini Syekh ingin mengukuhkan lagi bahawasanya tafsiran istawa 'alal 'arsy ini adalah tamamu tadbirillah, ilmullah dan ihkamuhu li idaratihi. Oleh kerana yang demikian itu, walihadza, oleh kerana yang demikian itu, oleh kerana yang demikian apa? Oleh kerana yang demikian itu, oleh kerana ini, oleh kerana ini, walihadza, oleh kerana ini, iaitu oleh kerana apa yang telah disebutkan sebelum ini. Oleh kerana apa? Apa yang telah disebutkan sebelum ini, bahawasanya selepas Allah mencipta alam, Allah lah yang mentadbirnya, dan mentadbirnya dengan begitu sempurna, dengan teliti dan kukuh. Aqaba qawlahu istawa 'alal 'arsy biqaulihi ta'ala yughshil lailan nahar. Telah menyusulkan, maksudnya selepas ayat istawa 'alal 'arsy disusuli dengan ayat yughshil lailan nahar. Jadi kita kena fokus dan faham bahawasanya kita sedang mentafsirkan ayat thummastawa 'alal 'arsy yang terdapat di dalam surah Al-A'raf. Selepas ayat thummastawa 'alal 'arsy disusuli dengan yughshil lailan nahara. Allah telah meliputkan, menutupi siang dengan malam. Yughshil lailan nahara, telah menutupi siang dengan malam. Jadi apa kaitan ayat yughshil lailan nahar dengan ayat summastawa al arsh? Memahami kaitan antara ayat yughshil lailan nahar dengan ayat summastawa alal arsh, dan pertalian antara keduanya menyempurnakan lagi tafsiran bagi ayat ini dan menyempurnakan lagi dakwaan kita bahawasanya summastawa alal arsy ini bukan maknanya duduk, tetapi menggambarkan kesempurnaan tadbir Allah. Kenapa begitu? Yughshil lailan nahar memberi makna Allah telah menguruskan siang dan malam. Dialah yang menguruskan siang dan dialah yang menguruskan malam. Ai anna halat istiwa'illahi ta'ala au sifatahu huwa ighsya'ul lail an-nahar ila akhir af'alihi. Maka di sisi Syekh Sa'id Faudah, yughshil lailan nahar ini, yughshil lailan nahar, i'rabnya adalah hal. I'rabnya apa? I'rabnya adalah hal. Hal bagi istawa 'alal 'arsy. Thumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahar. Ditafsirkan yughshil lailan nahar ini sebagai hal. Kalau kita tafsirkannya sebagai hal, maka dia akan diterjemahkan seperti berikut. Istawa 'alal 'arsy, hal keadaan. Nampak tak? Hal keadaan dia telah memasukkan, dia telah menutupi siang dengan malam. Itu yang dalam kitab ini telah digunakan perkataan halatastiwa illa, memberi isyarat bahawasanya yughshil lailan nahar telah di'irabkan sebagai hal. Thumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahar hala kaunihi yughshil lailan nahar. Jadi yughshil lailan nahar ini adalah hal bagi tamamu tadbirillah. Sama ada kita mengatakannya sebagai hal ataupun kita mengatakannya sebagai sifat. Huwa apa dia? Anna halat istiwa'illah ta'ala au sifatahu huwa ighsya'ul lail an-nahar, yughshil lailan nahara.
menutupi siang dengan malam, dan perbuatan-perbuatan yang lain yang telah disebutkan di dalam ayat ini dan ayat-ayat yang lain. Jadi dalam ayat ini, apakah perbuatan-perbuatan yang disebut? Yughshil lailan nahara yatlubuhu hafitha, kemudian wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Itu semua adalah hal bagi sifat istawa 'alal arsh. Fasifatul istiwa'i huwa at-tadbirut tammul muhkamu li syu'unil kauni. Sifat-sifat istiwa ini yang dinisbahkan kepada Allah istawa. Sifat-sifat istiwa ini, apa maksud sifat istiwa? Sifat istiwa ni maksudnya at-tadbir, pentadbiran yang sempurna lagi kukuh bagi urusan-urusan makhluk, urusan-urusan alam. Istawa 'alal arsh maksudnya adalah at-tadbirut tammu al-muhkamu li syu'unil kaun. War-Rahmanu 'alal arsy istawa bima'na dabbarahu bihikmatin wa ilmin, walidzalika dzakara wasfahu aw ismahu ar-Rahman, ay inna Allah ta'ala dabbara al-'alama birahmatihi allati wasi'at kulla syai'. Maka setelah dinyatakan bahawasanya istawa itu maknanya tamamu, maknanya at-tadbirut tamu al-muhkamu li syu'unil kaun. Jadi apa maksud dengan lebih sempurna lagi, apakah maksud Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Jadi maksudnya apa? Maksud Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa dalam ayat yang lain. Dalam ayat ini summastawa 'alal 'arsy. Tetapi dalam ayat yang lain Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jadi apakah maksud Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Maksudnya dabbarahu. Dialah Allah yang telah mentadbir arash dengan hikmah dan juga dengan ilmu. Dengan hikmah dan juga dengan ilmu. Mengapa begitu? Mengapa pula dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa telah ditafsirkan dabbarallahu al-'arsya bi hikmatin wa ilmin? Allah telah mentadbir arash dengan hikmah dan dengan ilmu. Sebab apa? Sebab apa yang menatijahkan tafsiran seperti itu? Ataupun apakah qarinah yang menatijahkan tafsiran seperti itu? Kita lihat apa yang dinyatakan oleh Syekh. Oleh kerana itu. Oleh kerana itu. Maksudnya apa? Oleh kerana istawa memberi makna tadbirullah bi'ilmin wa hikmah. Oleh kerana itu telah disebut zukira wasfu ataupun zakara wasfahu. Oleh kerana itu dia Allah telah menyebut sifatnya ataupun namanya. Ada dua pandangan. Ar-Rahman ini adakah sifatullah ataupun ismullah? Ismul alam, seperti mana Allah itu isim alam, Ar-Rahman juga adalah isim alam. Oleh kerana yang demikian itu, Allah telah menyebut sifatnya dan namanya Ar-Rahman. Ini adalah sir dan rahsia mengapa dalam banyak-banyak sifat telah dibawa ataupun telah dipilih sifat Ar-Rahman. Apakah kaitan istawa dengan sifat Ar-Rahman? Ini pun kita telah sentuh, kita telah baca dalam Syarah Zarruq. Ingat, Syarah Zarruq bagi Aqidah Al-Imam Ghazali pun ada menyentuh apakah perkaitan sifat Ar-Rahman dengan istawa. Ada lagi sifat yang lain, tetapi telah dipilih sifat Ar-Rahman
apakah sirnya? Maka sirnya ataupun perkaitan antara istawa dengan Ar-Rahman. Kalau tadi kita dah tahu, istawa itu maknanya dabbar, tadbir. Tamamu tadbirillah. Kita juga telah dinyatakan, telah diberitahu bahawasanya istawa itu maksudnya tadbirullah lil arsy bi'ilmin wa hikmah. Maka apabila kita kaitkan pula, hubungkan pula dengan sifat Ar-Rahman, dengan rangkuman kedua-dua perkataan itu, maka dia memunculkan makna yang dinyatakan seperti berikut. Maksudnya apa? Sesungguhnya Allah telah mentadbir alam dengan rahmatnya, yang rahmatnya itu telah meliputi, telah memenuhi semua perkara. Istawa maknanya tadbir. Yang mentadbir itu siapa? Yang mentadbir itu Rabb ataupun zat yang sifatnya Ar-Rahman. Maka dia memberi isyarat Rabb yang mentadbir, yang sempurnanya pentadbirannya adalah Rabb yang mempunyai sifat Ar-Rahman. Jika Rabb itu mempunyai sifat Ar-Rahman, maka sifat Rahmahlah yang menonjol dalam tadbirullah. Nampak tak? Barulah kita nampak perkaitan antara Ar-Rahman dengan istawa alal arsh. Bukan Tuhan Ar-Rahman, dia duduk di atas arash. Bukan makna ayat ini seperti yang digambarkan. Kalau hanya sekadar makna duduk, tak nampak azamah daripada ayat tersebut. Tak nampak pula apa hubungan perkataan Ar-Rahman itu dibawa pada ayat tersebut. Tetapi bila kita memahaminya, bahawasanya istawa itu memberi makna sempurnanya pentadbiran Allah. Pentadbiran Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman. Tadbir dengan rahmat. Tadbir dengan rahmah. Dua perkataan ini mempunyai pertalian, iaitu pentadbiran itu berlaku dengan rahmat. Jadi kalaulah begitulah keadaannya, tadbir itu berlaku dengan rahmat, maka rahmatlah yang mendahului dalam semua perkara yang ditadbirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwal ma'na al-wahid al-mafhum min hadhihi al-ayati wa min mathilatiha wa la yujadu ma'nan akharu kama tara wa huwa ma yarahu fuhulul fuhulatul pula ni. Wa huwa ma yarahu fuhulul ulama. Inilah satu-satunya makna. Inilah satu-satunya makna yang dapat difahami daripada ayat ini dan daripada ayat-ayat yang seumpama dengannya. Iaitu apa? Istawa itu memberi makna sempurnanya pentadbiran Allah bagi alam, bagi arash. Kenapa kita kata tadbir arash itu maksudnya tadbir alam? Telah dinyatakan dalam syarah Zarruq bahawasanya arash adalah makhluk yang paling besar, paling agung. Dia merupakan atap bagi alam ini. Maka kalaulah pentadbiran itu berlaku pada arash, maka semua makhluk yang selain daripada arash juga akan tabi', akan mengikutinya. Tidak didapati makna yang lain. Seperti mana kamu boleh lihat dengan jelas seperti yang telah dinyatakan sebelum ini. Wahuwa, makna ini, wahuwa tu kembali kepada apa? Makna inilah yang telah dilihat oleh ulama-ulama yang agung. Dia fuhulul ulama, tak ada ta marbutah. Jadi makna inilah, iaitu makna istawa dengan makna tadbir, dengan makna sempurnanya tadbir. Makna inilah yang telah difahami dan telah dilihat oleh ulama-ulama yang besar, ulama-ulama yang agung. Walidzalika la yajuzu an yakuna Allah Ta'ala fawqa al-'arsy bidzatihi, ay anna Allah Ta'ala bidzatihi fawqa al-'arsy, wa hadha fihi nafyun lil fawqiyyah
المكانية الحسية عن الله تعالى لأنها لا يوصف بها إلا الأجسام والمحدودات ويبقى الله تعالى ويبقى لله تعالى الفوقية المعنوية الذاتية التي تليق بذاته وهي ليست الفوقية المكانية وهي ليست الفوقية المكانية الحسية قطعا. Ini menarik ni. Oleh kerana itu, tidak harus, tak boleh bahawasanya makna ayat ini. Walidzalika la yajuzu. Tidak boleh, tidak harus. Bahawasanya apa? Tak boleh, tak harus apa? Tak boleh, tak harus. Berlakunya apa? Berlakunya Allah itu di atas arash dengan zatnya. Allah itu di atas arash dengan zatnya. Tak boleh makna seperti itu. Tak boleh. Allah dengan zatnya di atas arash. Wahadha. Ini. Hadha fihi. Maksudnya pada perkataan ini. Padanya ada apa? Pada penafian ini. Padanya terdapat menafikan fauqiyah makaniyah hissiyah. Dalam keterangan ini kita menafikan berlaku ataupun dinisbahkan kepada Allah fauqiyah atas. Perkataan atas dia ada dua. Satu hissi, satu lagi maknawi. Tidak boleh dinisbahkan kepada Allah makna atas dengan makna hissi. Dengan makna tempat. Atas dengan makna tempat. Bukan atas dengan makna darjat. Maknawi. Tetapi atas dengan makna tempat. Tak boleh. Tak boleh. Kita nak nisbahkan Allah atas dengan makna tempat. Atas dengan makna arah. Sebab apa tak boleh? Sebab apa tak boleh? Li'anna al-fawqiyyah al-hissiyyah al-makaniyah. Sebab apa tak boleh? Sebab apa tak boleh dikatakan atas-atas pada Allah itu dengan makna tempat? Dengan makna arah? Tak boleh, tak boleh. Sebab apa? Li'annaha. Sebab atas dengan makna tempat, atas dengan makna arah tidak bersifat dengannya. Melainkan jisim dan juga benda-benda yang ada had dan batas. Nak nisbahkan ataupun nisbah sesuatu dengan makna atas, dengan makna di arah atas, berada di arah atas, yang boleh bersifat dengan sifat tersebut hanyalah sesuatu yang jisim. Sesuatu yang jisim. Jisim ni sifat makhluk. Jisim ni adalah sesuatu yang baharu. Allah adalah zat yang qadim. Yang boleh bersifat dengan atas ni sesuatu yang dia merupakan jisim. Dan dia merupakan mahdudat. Dia merupakan sesuatu yang ada had dan batasnya. Sedangkan Allah ini bukanlah jisim dan Allah bukanlah mahdud. Oleh kerana fauq, atas itu dia ada dua makna. Satu fauqiyah hissiyah. Kita telah nafikan. Kita kata fauq atas dengan makna tempat, dengan makna objek yang berada di satu arah. Makna ini kita telah nafikan daripada zat Allah. Tinggal satu lagi makna bagi perkataan fauq, iaitu makna ma'nawiyah. Fauqiyah ma'nawiyah. Dan kekallah bagi Allah Ta'ala al-fauqiyatul ma'nawiyatuz zatiyah. Kekallah. Kalau dah kita nafikan atas dengan makna atas segi objek, maka yang masih berbaki atas dengan makna maknawi. Semalam pun kita ada baca rafi'ud darajat, yang tinggi darjat. Jadi atas-atas dengan makna tinggi darjat. Atas-atas dengan makna tingginya keagungan. Atas-atas dengan makna tingginya sifat jalal bagi Allah. Al-fawqiyatu al-ma'nawiyatu al-dhatiyah. Fawqiyah daripada segi darjat dan zatiyah.
Ini pun telah dibahaskan dalam Syarh Zarruq. Apa maksud fauqiyah zatiyah? Ia memberi makna bahawasanya sifat ataupun darajah yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah zatiyah, bukan kasbiyah. Dia bukan datang daripada luar, tetapi sifat fauqiyah itu adalah zatiyah, adalah zat Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri, bukan ia diperolehi daripada luar. Wa hiya laysat al-fauqiyatal makaniyatal hissiyah. Dia itu, atas-atas itu bukanlah atas dengan makna tempat, bukanlah atas dengan makna sesuatu yang boleh digapai oleh panca indera. Qat'an, secara pasti, qaulun wahidun bila khilaf. Qata'tuhu qat'an. Wa idza qala ba'dul ulama أو إذا وردت في بعض النصوص إن الله تعالى فوق خلقه فإن معناه أنه فوقهم فوق فوقية قهر وإنما يستعمل هذا لأن النفوس تجد من التعظيم والهيبة عند سماع الأشياء المحسوسة الدالة على الكبرياء ما لم tajiduhu inda adami dhalika. Ini faham betul-betul. Kata pengarang, kalau kita temui ada ulama, ada sebahagian ulama yang berkata, ulama salaf yang berkata, ataupun apabila datangnya dalam sebahagian nas, sama ada kita jumpa dalam perkataan ulama ataupun kita jumpa dalam perkataan nas Al-Quran ke hadis ke, kita temui ada perkataan yang berbunyi innallaha fauqa khalqihi. Kita jumpa perkataan yang berbunyi sesungguhnya Allah di atas makhluknya. Kalau kita temui nas, sama ada nas itu adalah nas syarak ataupun nas itu, teks itu adalah merupakan perkataan ulama, kita jumpa perkataan fauq khalqihi ataupun fauq arsyihi, kita fahami fauq itu dengan makna yang telah disebutkan tadi, iaitu fauqiyah hissiyah ke ataupun fauqiyah ma'nawiyah. Fauqiyah ma'nawiyah, fauqiyah hissiyah makaniyah ke ataupun fauqiyah ma'nawiyah zatiyah, maknanya adalah fauqiyah ma'nawiyah zatiyah. Sebab apa? Fa inna ma'nahu, sesungguhnya maknanya, maknanya maksudnya madzukira minal qawli innallaha ta'ala fawqal khalqi. Makna tu maksudnya apa yang telah disebutkan daripada perkataan innallaha fawqa khalqi. Makna perkataan innallaha fawqa khalqihi maksudnya adalah annahu fawqahum fawqiyata qahrin. Makna atas-atas itu bukan atas daripada segi tempat. Atas-atas itu memberi makna Allah di atas makhluknya. Atas itu apa dia? Atas-atas daripada segi qahrun. Qahrun, penguasaan. Daripada segi apa? Penguasaan. Kemudian mungkin akan ditanya, mengapakah kita kata ataupun mengapakah kita tafsirkan seperti itu? Yaitu hanya saja digunakan lafaz ini, maksudnya digunakan lafaz annahu fawqahum. Jadi kenapa? Ini perkataan yang seterusnya menjawab kepada soalan itu. Kenapa digunakan perkataan annallah fawqa khalqi misalnya, ataupun fawqa arsyihi misalnya? Sebab apa? Sebab apa digunakan lafaz seperti itu? Li'annan nufusa tajidu minat ta'zimi wal haibati inda sama'il asya'il mahsusati
ad-dallati 'ala al-kibriyai ma lam tajidhu 'inda 'adami dzalika. Maka digunakan lafaz seperti itu sebab apa? Kerana sesungguhnya jiwa manusia ini akan mendapati rasa ta'zim dan rasa wibawa haibah ketika dia, maksudnya inda sama'iha lil asya'. Itu takdir dia. Jadi al asya' ini adalah idhafat masdar kepada maf'ulnya, fa'ilnya mahzuf. Jadi jiwa ni akan rasa hebah. Dia akan rasa agung bila mendengar apa? Benda-benda yang boleh digapai oleh panca indera dan benda tersebut menunjukkan kepada besar. Macam contohnya kan dalam perkataan kita nak terangkan satu benda ni lebih hebat menguasai. Kita akan guna as-sultan fawqal wazir. Jadi Allah Ta'ala dalam nak menerangkan kepada makhluk tentang keagungannya, supaya dalam diri makhluk ini ada rasa azamatullah dan ada rasa haibah, maka akan dibawa perkataan-perkataan yang mana digapai oleh panca indera yang biasa digunakan oleh manusia ketika menggambarkan sesuatu itu agung dan hebat berbanding yang lain, maka digunakan perkataan seperti itu untuk membayangkan, untuk melahirkan rasa ta'zim dan rasa haibah kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'ainu hadzal ma'na yuqalu fi ma'na qawlihi ta'ala thumma istawa 'ala al-'arsy fa innahu isti'anatun bi dzikril amril hissi li bayani amrin ma'nawiyyin. والوارد إنما هو ذكر الفوقية مطلقا من غير تقييد لها بالذات، أي أنه لم يرد أن الله فوق عرشه بذاته. وقد اعترض العلماء على من قالها، وسئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء هل هذا يفهم منه القول بالجهة أم لا، وهل يكفر معتقدها أم لا؟ فأجاب بأن ظاهره القول بالجهة والأصح أن معتقدها لا يكفر، كذا قال. وما قاله من أن ظاهره القول بالجهة يرده قول الإمام أبي عبد الله محمد بن مجاهد، مما أجمعوا على إطلاقه أنه تعالى فوق السماوات على عرشه دون أرضه إطلاقا شرعيا، ولم يرد الشرع أنه في الأرض، ولذلك قال بعضهم دون أرضه، وهذا مع ثبوت علمهم باستحالة الجهة عليه تعالى. Apa benda ni? Perkataan ni. Wa 'ainu hadzal ma'na. Makna yang sama. Makna yang sama yang apa? Yang apa kita telah sebutkan sebelum ini, bahawasanya atas itu memberi makna ma'nawi, dan atas itu didatangkan lafaz atas sebagai apa? Sebagai suatu bentuk penggunaan perkataan yang menggambarkan dengan gambaran hissi. Menggambarkan dengan gambaran hissi. Supaya apa? Supaya lahirnya rasa ta'zim dan haibah di dalam jiwa manusia. Jadi makna inilah yang kita akan katakan juga pada makna firman Allah summastawa al-'arsy. Seperti mana sebelum ini kita telah tafsirkan fauq dengan makna ma'nawiyah, dan digunakan lafaz atas itu untuk menggambarkan ta'zim, melahirkan ta'zim dan haibah. Maka begitulah kita kata dalam ayat ini yang kita sedang bicarakan, iaitu thummastawa 'alal 'arsy fa innahu isti'anatun bi dzikril amril hissiyyi
li bayani amrin ma'nawi. Dalam konteks ayat ini terdapat unsur apa? Terdapat unsur menggunakan bantuan dengan menyebut benda yang hissi. Benda hissi ni iaitu benda yang mana biasanya manusia dapat gapai dengan panca indera. Tetapi bukan makna hissi itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah makna ma'nawi. Menggunakan bantuan makna hissi, makna yang konkret untuk memahamkan makna yang abstrak. Dan satu lagi, mereka yang mendakwa fauq, dia kata fauq di sini dengan makna zat. Kita lihat, wal waridu, yang waridnya dalam ayat Al-Quran ataupun yang warid dalam hadis hanya menyebut fauqiyah saja. Tak ada perkataan fauq bizzat, tak ada. Wa huwal qahiru fauqa ibadihi, tidak ada ayat yang ditambah wa huwal qahiru bizatihi fauqa ibadihi, tak ada. Yang ada hanya wa huwal qahiru fauqa ibadihi. Yang waridnya, yang datangnya dalam ayat Al-Quran menyebut perkataan atas secara mutlak tanpa ada dikaitkan dengan zat, atas segi zat. Jadi kalau kamu mengatakan fauq dalam ayat ini merujuk kepada fauq bizat, itu dipanggil tahakkum, itu dipanggil memandai, itu dipanggil menambah lafaz lebih daripada yang disebutkan dalam syarak, dalam nas, tanpa ada dikaitkan dengan zat. Apa maksudnya? Ai annahu lam yarid annallaha, ngaji pakai ai annallaha fauqa arsyihi bizatihi. Tidak ada datang pun, tak ada sabit pun ayat yang berbunyi Allah di atas arasy dengan zatnya. Allah di atas arasy dengan zatnya. Wa qad i'taradal ulama'u ala man qalaha. Sesungguhnya ulama telah i'tirad. Ulama telah i'tirad ke atas orang yang mengucapkannya. Nya tu kembali kepada bizat. Maksudnya ada ulama yang menyebut Allah di atas arasy dengan zatnya. Jadi menambah perkataan dengan zatnya itu telah diiktirad oleh ulama. Itu faham tu. Alaman qalaha tu maksudnya apa? Orang yang mengatakan annahu fauqa arsy bizzat. Tu maksudnya kembali kepada kalimah anna Allah Ta'ala fauqa arsy bizzatihi. Itu perkataan itu, kalimah itu telah diiktirad oleh ulama. Ingat balik. Ada kaitan tu dengan syarah Zarruq. Misalnya Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, dalam matan akidah beliau ada menambah perkataan bizat. Tetapi Syekh Zarruq tidak menggunakan pendekatan i'tirad. Tak. Beliau tidak menggunakan pendekatan i'tirad. Ingat perbahasan kita dalam syarah Zarruq bagi menjelaskan teks perkataan Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Walaupun dalam lafaznya wa annahu fawqa arsyihil majid bizatihi, wa annahu fawqa arsyihil majidu ataupun al-majidi bizatihi. Jadi tengok bagaimana Allamah Zarruq telah mentafsirkan dan mengharmonikan perkataan Allamah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, sekira-kira perkataan itu bukanlah merujuk kepada fauqiyah, makaniyah, zatiyah, tetapi dimaknakan dengan makna ma'nawiyah. Boleh rujuk kembali perbahasan yang telah lalu. Itu maksud wa qad i'taradal ulama'u 'ala man qala. Sebahagian ulama menggunakan kaedah i'tirad, maknanya pertikaikan. Namun Allamah Zarruq menggunakan kaedah mengharmonikan perkataan Ibnu Abi Zaid
sekira-kira perkataan itu bagi beliau bukan menyokong akidah fauqiyah, hissiyah, makaniyah. Seterusnya, wasu'ila Syaikh Izzuddin ibn Abdissalam Sultanul Ulama. Sultan Ulama Izzuddin bin Abdissalam telah ditanya. Beliau ini telah ditanya, hal hadha yufhamu minhu al-qawlu bil jihati am la? Izzuddin bin Abdissalam telah ditanya, adakah ayat-ayat seumpama ini? Hal hadha ni maksudnya ayat istawa 'alal arsh. Adakah ayat-ayat seumpama ini difahami daripadanya pandangan al-qaul tu maksudnya ar-ra'yu bil jihah? Adakah daripada ayat-ayat ini dapat difahami ataupun dapat diistimbatkan mazhab jihah? Maksudnya mazhab yang beriktikad bahawasanya Allah itu berada di atas satu jihah. Daripada enam jihad, salah satu daripada jihad tersebut Allah berada pada jihad. Itu yang dimaksudkan perkataan al-qawlu bil jihad. Maka ada orang tanya Izzuddin bin Abdissalam, adakah kita boleh faham ataupun kita boleh jadikan ayat-ayat seumpama ini sebagai dalil bagi mazhab jihad? Satu. Yang kedua, beliau mengatakan, beliau ditanya soalan, adakah orang yang mana beriktikad jihad itu, adakah orang ini akan dihukum sebagai kafir ataupun tidak? Tengok apakah jawapan daripada beliau. Fa ajaba bi anna zahirahu al-qawlu bil jihati wal asahu anna mu'taqidaha la yukaffaru. Beliau bagi dua jawapan. Pertama, beliau mengatakan zahir. Itu dia kata tadi tu. Zahir bagi ayat-ayat seumpama ini adalah al-qawlu bil jihad. Zahir ayat-ayat yang ada guna perkataan atas, zahir ayat itu menisbahkan atas bagi zat Allah dengan makna arah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang beriktikad jihad itu mereka ini tidak dihukum sebagai kafir. Menurut pendapat yang asah, maksudnya pendapat muqabil, lawan kepada pendapat yang asah, hukumnya kafir. Dia sebenarnya masalah adakah mereka beriktikad dengan jihad ini kafir ataupun tidak, ini adalah urusan fatwa. Ini adalah urusan fatwa. Memang ada khilaf di kalangan ulama fiqh, bukan ulama tauhid, di kalangan ulama fiqh, adakah orang yang bermazhab jihawiyah. Saya ada kitab yang khas, yang kitab ini ditanya kepada salah seorang ulama Al-Azhar tentang apakah hukum kita bagi mereka yang beriktikad jihad. Di sini Izzuddin bin Abdissalam telah mentarjihkan bahawasanya tidak dihukum kafir. Dia sebenarnya khilaf itu berpunca daripada apa? Adakah kita menghukum lazimul madhab, lazim bagi madhab. Jadi ulama yang mengatakan kita akan hukum lazim madhab, maksudnya bila kita iktikad Allah itu berada di jihah, maka lazim daripadanya kita juga beriktikad Allah itu jisim. Dia sebenarnya yang paling ketaranya beriktikad jisim. Bila beriktikad jisim itu dah beriktikad baharu. Tetapi adakah kita boleh hukum satu orang dengan lazim mazhabnya? Maka itu menjadi khilaf. Atas dasar itu membentuk dua pandangan ulama dalam menghukum adakah orang ini boleh dihukum kafir ataupun tidak. Okey? Itu masalah apa? Lazim mazhab jihawiyah itu adakah satu orang itu boleh dihukum atas lazim daripada mazhab ataupun pandangannya. Itu dinukilkan daripada Izzuddin bin Abdissalam. Kadza qala. Begitulah yang beliau telah sebutkan. Kata Syekh Sa'id Fudah, begitulah Syekh Izzuddin bin Abdissalam telah fatwakan.
Tetapi Syekh Saifuddin membawa perkataan ulama lain yang mana tidak bersetuju dengan pandangan yang disebutkan tadi. Wa ma qalahu, dan apa yang Syekhul Islam Sultanul Ulama telah sebutkan. Apa dia yang beliau telah sebutkan? Anna zahirahu al-qawlu bil jihati yarudduhu qawlul imami Abi Abdullah Muhammad bin Mujahidin mimma ajma'u ala itlaqihi annahu ta'ala fawqa samawatihi ala arshihi duna ardihi itlaqan syar'iyan walam yuridi syar'u annahu fil ardi. Okey. Jadi perkataan beliau ini, iaitu Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, bahawasanya zahir daripada ayat seperti ini, zahirnya adalah al-qawlu bil jah. Maksudnya zahirnya mengisbatkan jihad. Zahirnya. Jadi perkataan ini telah dirad oleh perkataan Abu Abdullah Muhammad bin Mujahid. Apa dia? Apa dia perkataan Abu Abdullah Mujahid tersebut? Iaitu perkataan beliau bahawasanya ulama telah ijma'. Ulama telah ijma'. Ijma' atas apa? Atas mengitlakkan perkataan annahu fawqa samawatihi ala arshihi duna ardihi itlaqan syar'iyyan. Maksudnya ungkapan annahu ta'ala fawqa samawatihi, annahu ta'ala fawqa samawatihi ala arshihi duna ardihi itlaqan syar'iyyan walam yuridis syar'u annahu fil ardi. Jadi ulama mengatakan perkataan annahu fawqa arsyihi ni dia adalah suatu itlaq syarak. Itlaq syarak. Ini pun diberi faham oleh Syah Waliullah Dahlawi. Maksudnya apa? Itlaq syarak ni apa maksud dia? Apa yang kita boleh faham? Maksudnya dalam syarak ada ungkapan annahu fawqa samawatihi ala arsyihi. Jadi ungkapan ini adalah ungkapan syarak. Apa maksud dia? Maksudnya kita boleh menggunakan ungkapan ini. Ungkapan ini boleh digunakan. Sebab ungkapan ini digunakan oleh Al-Quran dalam menceritakan tentang Allah. Ungkapan annahu fawqa arsyihi digunakan. Jadi itlaq ataupun ungkapan ini adalah ungkapan syarak. Apa maksud ungkapan syarak? Boleh guna perkataan ini. Dan kita tak boleh guna perkataan annahu fi ardihi. Tak boleh. Tak boleh. Sebab nak menisbahkan kepada Allah kepada sesuatu ungkapan, ungkapan itu mesti warid. Walam yaridi syar'u annahu fil ard. Dan tak ada warid dalam syarak perkataan annahu fil ard. Tak ada. Yang ada annahu fis samawati fawqa arsyihi. Yang itu ada. So kalau ungkapan seperti itu ada, maka ungkapan kita seperti itu kita boleh gunakan. Jadi kena bezakan antara menggunakan perkataan itu dengan apa iktikad kita bagi perkataan itu. Ini yang banyak celaru ni. Kita tak nafikan. Memang ada ulama yang guna perkataan annahu fawqa arsyihi. Memang ada. Dan boleh pun menggunakan perkataan itu. Menggunakan perkataan itu satu bab.
dan apa yang kita faham dan i'tiqad daripada perkataan itu satu bab yang lain. Maka tidak lazim daripada bila ada ulama menggunakan perkataan ataupun ada nas syarak, dia ada datang lafaz fauqa arsihi, memberi makna fauqiyah hisiyah, maka ni tak. Sebab itu di sini wa hadza ma'a thubuti ilmihim bi istihalatil jihati alaihi ta'ala. Maknanya walaupun itlaq syarak ini digunakan, tetapi di samping menggunakan perkataan itu, samping itu apa? Mereka mengetahui bahawasanya mustahilnya arah itu bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini banyak kita terkandas dan terkeliru. Tentang itlaq syar'iyan, itlaq syarak dengan i'tiqad. Itlaq syarak satu bab, i'tiqad satu bab yang lain. Wa idza taqarrara hadza. Jadi setakat ini boleh follow kan? Boleh ikut. Kena ikut tu. Susunan penjelasan itu kena ikut dengan murni. Apabila telah nyata, apabila telah nyatalah perkara ini, keterangan yang telah disebutkan tadi, itlaq syarak tadi, fannasu alatun ala sadril awal. Manusia pada hari ini bergantung penuh kepada golongan pada kurun yang awal. Fannasu alatun ala sadril awal. Jadi kalau telah tetap penjelasan seperti yang kita dah nyatakan tadi, kita ni orang sekarang ini, kita bergantung penuh kepada apa? Kepada sadril awal. Sahabat, tabi'in. Kita bergantung kepada mereka dalam memahami dan mentafsirkan ayat-ayat seperti ini. فَإِذَا كَانَ إِطْلَاقُهُمْ هَذَا فَيُتَفَهَّمُ عَلَيْنَا تَمْثِيلُهُ بِالتَّمْثِيلِ وَالْبَسْطِ إِذْ قَدْ غَلَبَتِ الْعَجَمَ عَلَى الْقُلُوبِ حَتَّى ظَنَّتْ أَنَّ هَذَا الْإِطْلَاقَ يَلْزَمُ مِنْهُ إِثْبَاتُ الْجِهَةِ في حق المنزه عنها تقدس وتعالى واعلم أن الفوقية عبارة عن كون الشيء أعلاه من غيره وتكون. Jadi bila kita dah faham perkara ini, kita ini tak dapat nafikan, kita perlukan kepada tafsiran sadril awal. فَإِذَا كَانَ إِطْلَاقُهُمْ هَذَا, dan sekiranya itlaq, sekiranya ungkapan-ungkapan yang mereka gunakan seperti ini. Faham tak? Maksudnya apa? Kita perlu apa yang tabi'in sebut, apa yang salaf sebut. Dan bila kita baca, ada salaf yang menggunakan ungkapan seperti ini. Ada salaf yang menggunakan ungkapan seperti ini. Maka difahami atas kita memisalkannya dengan misal dan penjelasan yang lebih. Maksudnya apa? Salaf guna perkataan seperti ini, ringkas. Tapi kalau kita ni nak faham, kita kena jelaskan dengan tamsil dan tambahan penjelasan. Sebab apa? Salaf guna ringkas je. Tetapi untuk orang yang terkemudian ini perlu diberi penjelasan dengan lebih panjang. Sebab apa? Sebab idh qad ghalabatil ajamah 'alal qulub. Kerana sesungguhnya telah menguasai oleh ajamah. Ajamah ni maksudnya adamul fahmi, atas hati. Jadi ajamah ni kan orang ajam. Satu, dia tak faham bahasa Arab. Jadi sifat tak faham bahasa Arab itu telah menguasai dalam pemikiran dan pemahaman. Jadi perkataan annahu fawqa arsy itu bahasa Arab. Tetapi oleh kerana orang yang terkemudian tidak menguasai makna ataupun menghayati makna bahasa Arab itu dengan sempurna, maka pemahaman dia pada ayat itu adalah pemahaman orang yang tak faham. Hatta dia jadi macam mana?
hatta zannat anna hadzal itlaq. Jadi oleh kerana berlakunya ghalabah al-ajamah tadi, sehingga mereka menyangka, hati-hati itu menyangka lazim daripadanya mengisbatkan jihah bagi zat Allah, yang mana Allah itu adalah suci daripada arah. Okey, tak faham lagi. Tak apa. Syekh bermurah hati untuk terangkan kepada kita lagi. Okey, kita faham macam ni. Ketahuilah oleh kalian bahawasanya perkataan atas ni, atas ni, apa maksud atas? Atas adalah suatu ungkapan untuk menyatakan keadaan sesuatu berada di atas sesuatu yang lain. Fauqiyah, atas ni adalah suatu ungkapan untuk menyatakan keadaan sesuatu di atas sesuatu yang lain. Wa takunu tu al-fauqiyah. Atas ini dia ada dua atas. Satu atas hissiyah, satu lagi atas ma'nawiyah. Contohnya, kalau tak faham kita tengok lagi, terangkan lagi. Contohnya perkataan Zaid fauqal arsh. Zaidun fauqal arsh. Satu. Yang kedua perkataan as-sultanu fauqal wazir. Ayat yang pertama, Zaid di atas kuda. Zaid di atas kuda, atas di sini adalah atas hissiyah. Bila Zaid dia naik atas kuda, maka tubuh dia berada di atas tubuh kuda. Itu adalah contoh atas tapi dengan makna hissiyah. Satu lagi perkataan sultan di atas menteri. Sultan ni atas Perdana Menteri. Apa kita faham daripada perkataan sultan atas Perdana Menteri? Bukan badan sultan ada atas badan Perdana Menteri, tak. Tetapi maknanya apa? Maknanya segi darajat, segi kedudukan, segi kekuasaan, itu dipanggil atas juga. Tapi atas daripada segi makna. Wa anna alladhi yajuzu alaihi al-makanu yajuzu an takuna fawqiyatuhu hissiyatan wa ma'nawiyatan. Walladhi yastahilu alaihi al-makanu wal jismiyatu la takunu fawqiyatuhu illa ma'nawiyatan. Fa fawqiyatullahi ala arshihi al-muradu biha fawqiyatun ma'nawiyatun lima qaddamna fa'ulima mimma dhakarna anna al-bariya subhanah wa ta'ala yusafu bil-uluwi haqiqatan wa bil-fawqiyati majazan wa in kana ma'nahu al-'azamah wa la yusafu subhanahu bis-sufl wa la bit-tahtiyah la haqiqatan wa la majazan. La haqiqatan wala majazan. Jadi tengok kat sini. Kaedah dia, bila kita kata fauqiyah ni, dia ada hissiyah dan dia ada ma'nawiyah. Kaedah dia macam ni. Sesuatu zat yang harus dia itu bertempat. Zat yang mana dia harus dia bertempat. Maka kalau kita gunakan perkataan atas bagi dia, boleh sahaja atas itu maknanya atas segi hissi, atas segi tempat, ataupun atas segi makna. Boleh. Contohnya sultan. Sultan adalah zat yang bertempat. Jadi kalau perkataan fauq itu dinisbahkan kepada sultan, boleh sahaja atas itu dengan makna hissi, ataupun atas itu dengan makna-makna. Contohnya as-sultanu fauqas sayyarah. Sultan di atas kereta. Maksudnya hissi. Sultan fauqal wazir. Maksudnya maknawi, boleh. Tetapi zat yang mustahil bersifat dengan bertempat ataupun bersifat dengan jisim, maka atas bagi zat tersebut hanya satu saja, maknawi, bas. Yang ada ihtimal, ada kemungkinan atas yang dinisbahkan kepadanya, atas segi kedudukan pun ya, atas segi tempat pun ya, hanya zat yang mana dia bersifat dengan tempat dan dia bersifat dengan jisim. Adapun zat yang suci daripada tempat dan jisim,
kalau ada dinisbahkan perkataan atas kepadanya, maka atas-atas itu hanya segi darjat. Maka atasnya Allah di atas arash, yang dimaksudkan daripadanya fauqiyah itu adalah apa? Fauqiyah ma'nawiyah, bukan hissiyah. Sebab apa? Lima qaddamna, kerana fakta yang kami telah sebutkan. Apa maksudkan fakta yang telah kami sebutkan? Yang tadi itulah. Li'anna alladhi yastahilu alaihi al-makan wal jismiyah la takunu fauqiyatu ila ma'na. Itu lizalika. Kembali kepada itu. Dapatlah diketahui daripada apa yang kami telah sebutkan, bahawasanya zat Allah Subhanahu Wa Taala disifatkan dengan ulu. Mensifatkan Allah dengan Ali. Kalau kita sifatkan Allah dengan Ali itu maksudnya tinggi darjat. Ali ni, orang tak guna orang yang berada di atas orang lain, kita guna perkataan Ali kan. Sebab itu, kalau perkataan ulu ataupun Ali dinisbahkan kepada Allah, itu memang maknanya makna hakiki. Sebab makna hakiki bagi Ali adalah uluwun ma'nawiyun. Tetapi kalau ada nisbah fauq kepada Allah, maka nisbah itu adalah nisbah majaz. Maknanya adalah makna azamah. Dan Allah tidak disifatkan dengan bawah, suful, tahtiyah. Sama ada secara hakikat pun tak boleh, sama ada secara majaz pun tak boleh. Majaz pun tidak boleh. Tak bolehlah sifatkan Allah majaz tak boleh sifatkan Allah itu dengan apa? Dengan bawah, tak boleh. Ada setengah orang dia berhujah macam ni. Dia kata kalau macam tu, kalau kamu kata Allah bukan kat langit, boleh tak? Dia kata, boleh tak satu orang kalau dia doa, dia letak tangan, dia doa, dia menghadap ke bumi. Dia menghadap ke bumi. Sebab mereka guna dalil Allah di langit, masa kita doa kita angkat tangan macam ni. Kita langut ke langit, menunjukkan Allah itu di langit. Jadi kenapa kamu tak doa menghadap bumi? Kenapa doa menghadap langit? Dia kata itulah dalil yang sangat kuat bahawasanya Allah di langit. Jadi kita ni kena biar faham sikit. Kalau nak bercakap tu biar faham. Jangan gopoh. Perbuatan mengangkat tangan, perbuatan mendongak langit, ini dipanggil perbuatan syarak. Perbuatan syarak. Maksudnya syarak aja dalam kamu nak mengadaptasikan sifat ubudiyah kamu ketika berdoa, caranya kamu angkat tangan. Tangan angkat macam ni. Kemudian kamu menghadap ke langit, menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Seperti mana bila satu orang semayang menghadap ke kiblat, ia tidak memberi makna bahawasanya Allah itu berada di jihah kiblat. Itu adalah perintah syarak. Syarak memerintahkan kita dalam nak menterjemahkan rupa ibadah kita kepada Allah, itu benda yang kita kena buat. Samalah juga ketika kita nak sujud, kita turun ke bumi. Kalaulah Allah itu di langit, macam kamu kata, kenapalah satu orang tu sujud, dia tidak terus naik ke atas, tapi turun ke bawah. Itu semua, perilaku-perilaku itu adalah melambangkan apa yang Allah suruh kita buat. Jadi perbuatan kita tunduk ke bawah, perbuatan kita angkat tangan, itulah ubudiyah kepada Allah. Dia bukan nak menunjukkan Allah itu di mana. Bukan. Tetapi dia adalah satu adaptasi sifat satu orang hamba kepada Allah SWT. Sebab itu kita tak kata tidaklah satu orang hamba itu dia bila duduk di bumi, dia berdiri lebih dekat dengan Allah berbanding kalau dia turun ke bumi. Jadi itu hujah yang dangkal. Itu hujah yang dangkal. Bahawasanya
perbuatan kita dongak langit ketika doa ke, tadah tangan ke langit itu tanda bahawasanya Allah di langit. Tidak. Itu semua adalah rupa ibadah yang kita diperintahkan. Dia hanyalah simbol penyembahan kita kepada Allah. Yang penting kamu buat macam yang disuruh. Dan Allah yang sifatnya maha mengetahui akan uruskan segala urusan kamu. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi faham kepada kita dan menjadikan kita sebagai sumber menyampaikan akidah yang sahih dan pemahaman yang sempurna terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dialah Allah yang esa. Allah hanya saja tempat pergantungan setiap makhluk, tempat rujukan, tempat kembali setiap makhluk. Lam yalid tidak beranak ia, wa lam yulad dan tidak diperanakkan akan dia, wa lam yakul lahu kufuwan ahad dan tiada sesuatu pun yang setara dengannya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.